Hai, Assalamualaikum semua. Masih tercari-cari lagi tak apa suplemen yang terbaik untuk masalah restung? Apa dia ubat yang boleh yang paling berkesan untuk masalah restung yang dialami? Okey, selalunya masyarakat kita kadang-kadang dia anggap masalah penyakit restung ni penyakit yang biasa je, penyakit yang tak berbahaya kan? Okey, tapi sebenarnya anggapan tu salah sebab penyakit restung ni bila kita biarkan terlalu lama dia boleh menyebabkan komplikasi kepada otak kita dan boleh membawa maut jika masalah restung tu terlalu kronik dan dibiarkan macam tu je. Sebab itulah kita kena cegahkan dia sebelum terjadi terlalu teruk. Okey. Kat sini Mira nak terangkan tanda-tanda masalah restung. Selalunya orang yang ada masalah restung ni dia akan gatal-gatal dekat pada bahagian hidung dan muka. Kedua, dia sering bersin. Yang ketiga, dia akan batuk gatal pada kerongkong. Dan yang keempat, dia akan selalu alami masalah hidung tersumbat. Yang seterusnya, penghidap penyakit restung ni juga akan selalu pening dan sakit kepala. Okey, masalah kemomo tu yang boleh jadi yang sakit kelimomo tu pada orang yang hidap penyakit restung ni boleh jadi teruk. Kalau macam gatal ke kan. Boleh juga mereka juga boleh demam atau keletihan yang berpanjangan. Okey, sakit dan berat pada bahagian mata dan dahi serta bahagian pipi. Okey. Selain itu Mira juga nak terangkan dekat korang semua 10 punca restung yang perlu korang ketahui. Yang pertama adalah punca daripada virus. Yang kedua daripada alahan. Yang ketiga daripada bakteria. Yang keempat daripada polip hidung. Yang kelima daripada udara tercemar daripada bahan kimia. Okey, yang keenam adalah jika seseorang tu mandi di kolam renang. Dia lebih terdedah kepada jangkitan sinus. Okey, ini fakta yang perlu kita ketahui sebab kandungan klorin yang tinggi dekat dalam kolam renang boleh merengsakan lapisan hidung dan dinding sinus. Okey, apabila kita melakukan aktiviti menyelam, tekanan air akan bertambah dengan kedalaman air yang seseorang tu diselam. Okey, tekanan yang tinggi boleh menolak air untuk masuk ke dalam rongga sinus tanpa sengaja. Kandungan klorin dalam air tadi tu akan menyebabkan keradangan pada tisu-tisu di dinding sinus. Okey. Yang ketujuh pula adalah akibat jangkitan kulat. Okey. Jangkitan kulat ni adalah punca jangkitan pada sinus yang paling jarang sekali berlaku. Tapi jangkitan kulat tersebut boleh berlaku apabila individu yang sihat tetapi sering ditemui pada individu yang lemah sistem imunisasi diri. Apabila sistem pertahanan diri dia rendah, fungsi kulat tersebut boleh hidup dan membesar lebih-lebih lagi di kawasan yang gelap dan lembap seperti di rongga sinus. Kulat yang sering dikaitkan dengan restung adalah aspergillus. Bagi sesetengah individu, restung kronik ni boleh berlaku akibat dari tindak balas alahan terhadap kulat. Okay. Yang ke-8 pula puncanya adalah daripada orang yang merokok. Seperti udara yang tercemar, rokok dan asap rokok juga boleh merengsakan hidung dan mengakibatkan keradangan. Ini mendedahkan lagi pada risiko jangkitan di dinding sinus. Punca yang ke-9 pula adalah kekurangan air dan udara yang kering. Apabila mukus terperangkap di dalam rongga hidung dalam jangka masa yang agak panjang, kandungan air akan tersejat lalu menyebabkan mukus semakin pekat. Okey, hasilnya akan menyumbangkan kepada gejala restung yang teruk. Doktor biasanya menasihati pesakit untuk sentiasa memastikan kandungan air adalah cukup bagi mengawal kelembapan semua jadi dalam rongga hidung dan sinus.
Okey, yang terakhir adalah punca daripada struktur hidung yang berbeza. Okey. Okey. Di samping itu Mira nak beritahu korang dengan mengamalkan 3 item daripada set restum ni. Yang pertama adalah alfalfa, yang kedua adalah asid folik dan yang ketiga adalah vitamin C. Okey, dengan menggunakan alfalfa tersebut, ianya memberi manfaat kepada kita untuk mengurangkan tahap peradangan penyakit restum. Okey, kerana ianya kaya dengan sumber klorofil yang membantu mengurangkan tahap peradangan daripada alergi, gegata dan restum. Okey, penghidap penyakit SLE tak digalakkan mengambil alfalfa sebagai suplemen. Okey, selain itu adalah asid folik. Asid folik ni dia mengandungi B6, okey, dalam berperanan untuk memelihara selaput lendir agar kekal sihat dan membantu penghasilan antibodi badan. Okey, seterusnya dia bertindak sebagai anti-stress apabila restum menyerang. Okey, asid folik tersebut akan menjadi penstabil hormon dan penenang semula jadi bagi mengurangkan kesakitan di bahagian muka dan membantu dalam membina protein dalam tubuh kita. Okey. Dan yang terakhir adalah vitamin C. Vitamin C ni dia bertindak sebagai antioksida yang unggul dalam meningkat antibodi dan daya tahan menghadapi serangan penyakit. Seterusnya dia mempercepatkan proses penyembuhan tisu badan, tisu tumbuh dan yang terakhir sekali dia memastikan proses pemeliharaan proses metabolisme dalam tubuh berfungsi sebagai baik dan sempurna. Okey, sesambil mengamalkan vitamin C itu, ianya juga boleh melembabkan kulit kita dan mengurangkan parut jerawat dekat muka kita. Orang yang ada masalah restum ni kebiasaannya dia orang akan ada masalah jerawat dekat bahagian pipi dan dahi. Okey, Mira sendiri memang mengamal 3 produk tersebut dan Mira nampak perubahan bila Mira konsum 3 item tersebut. Perubahan yang paling cepat Mira nampak dalam sebulan memang dah nampak kesan dia. Okey, kalau korang nak dapatkan segera ketiga-tiga item tersebut, korang boleh klik link dekat description Mira. Mira akan konsult korang dengan lebih detail. Okey, dapatkan segera. Terima kasih.